Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iziani binti Ruzi dari unit Bahasa Melayu 1. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 2, penghasilan produk mengenai sistem keselarasan huruf vokal dalam bahasa Melayu. Keselarasan huruf vokal merujuk kesesuaian huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan antara huruf vokal di suku kata perakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Okey, ini bermakna suku kata sebelum perakhir dan suku kata terbuka tidak mengalami perubahan. Okey, seterusnya prinsip keselarasan vokal ini berlaku dengan syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, keselarasan adalah antara dua huruf vokal pada kata dasar. Yang kedua, kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup. Yang terakhir, yang ketiga, bagi kata yang mengandungi lebih daripada dua suku kata yang terlibat dengan sistem keselarasan vokal hanyalah dua suku kata yang terakhir sahaja. Okey, seterusnya, dalam sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu, terdapat 18 pola keselarasan vokal mengikut sistem ejaan baru Bahasa Melayu. Yang pertama, suku kata perakhir A dengan suku kata tertutup A sebagai contoh asah balak. Yang kedua, A dengan I alif. Yang ketiga, A dan U asuh. Yang keempat, I pipet dengan A emas. Yang kelima, I pipet dengan I lebih. Yang keenam, I pipet dengan U telur. Yang ketujuh, I taling dan A elak. Yang kelapan, I taling dengan I taling leceh. Yang kesembilan, I taling dengan O esok atau telur. Yang kesepuluh, I dan A ingat atau kilang. Okey, seterusnya yang ke-11, I dan I intip. 12, I dengan U riuh. 13, O dan A otak. 14, O dan I taling oleh. Ke-15, O dan O obor, borong. Yang ke-16, U dan A ubat. Yang ke-17, U dan I usik, kuih. Ke-18 yang terakhir, U dan U untuk tunduk atau tengkujuh. Okey, seterusnya, daripada 18 pola itu, ada 8 pola yang merupakan pola yang berubah daripada sistem ejaan lama. Dasar mengenai perubahan ini menetapkan supaya digunakan huruf vokal I atau U pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata perakhir menggunakan huruf vokal A, I pipet, I atau U seperti yang berikut. Yang pertama, ejaan lama A dengan italin sebagai contoh alih kepada ejaan baru A, I sebagai contoh alih. Okey, yang kedua, A dengan O sebagai contoh batuk kepada A dengan U, batuk. Yang ketiga, I pipet dengan italin lebih kepada I dengan I, lebih. Okey, keempat, I pipet dengan O, tempoh kepada I dengan U, tempuh. Kelima, I dengan I taling, pilih kepada I dengan I, pilih. Okey, keenam, I dengan O, tidur kepada I dengan U, tidur. Ketujuh, U dengan I taling, usik kepada U dengan I, usik. Kelapan, yang terakhir, U dengan O, untung kepada U dengan U, untung. Okey, seterusnya, bagi pola yang tidak berubah daripada sistem ejaan lama, maka digunakan huruf vokal I taling atau O pada suku kata akhir tertutup jika suku kata perakhir menggunakan huruf vokal I taling atau O juga. Sebagai contoh, yang pertama, I taling dengan I taling, contoh dia leceh, gelek, teleng, selekeh. Yang kedua, I taling dengan O, contoh tempoh. Yang ketiga, O dengan I taling, contoh oleh, boleh, ponteng, celoteh. Yang keempat, yang terakhir, O dengan O, pokok, boron, kelompok, seloroh.
Okey, seterusnya kesimpulan, sistem keselarasan vokal penting dalam membantu menguatkan kefahaman dan ketetapan tata bahasa serta mengelakkan kesalahan tata bahasa yang boleh mengubah makna. Okey, ini merupakan sumber rujukan yang saya gunakan sepanjang menjalankan tugasan 2 ini. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.